أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Dia ciptakan. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Di video kali ni aku nak share dengan korang pengalaman seram yang biasa-biasa saja, bukan kisah seram yang boleh beri teladan ke pengajaran ke yang seperti aku cerita sebelum ni. Ni kisah seram pengalaman aku yang macam biasa aku cerita dan boleh ambil dengar sebagai hiburan saja sebab ni pengalaman aku, dan ada juga pengalaman orang lain cerita kat aku, tahu macam ada kenalan aku, lepas tu kawan-kawan aku cerita pengalaman dia orang dekat tempat ni. Tapi kalau sempat aku cerita, kalau tak sempat aku cerita pengalaman aku mana yang dan je, okay? Kenapa aku nak cerita? Sebab minggu lepas ke 2 minggu lepas, aku lalu kat kawasan tu juga pada waktu malam dan aku nampak lah sesuatu perkara. Dan benda ni daripada dulu tau, sebab Terowong Menora ni kawasan untuk aku lalu pergi ke kampung aku. Kiranya bapa aku kampung ni kat Kuala Kangsar ataupun kat Taiping. Jadi setiap kali nak balik kampung mesti kita orang akan lalu kat situ. Benda ni aku lalui daripada aku kecil lagi. Macam aku kerap nampak benda-benda yang pelik-pelik kat kawasan tu. Sama ada dia memang mengusik ataupun aku nampak sekadar nampak sahaja. Dah lama benda ni, memang kerap nampak. Dan kadang-kadang aku macam terdetik tau, sebab bila berlakunya kemalangan, dia berlaku dekat satu kawasan tu, yang di mana kawasan tu memang ada beberapa benda yang memang kalau aku lalu kat situ dia selalu ada benda tu. Macam jelmaan tu sentiasa ada kat situ, tapi dia tak ada kaitan tau. Maksudnya macam disebabkan tempat tu ada benda-benda macam tu, dia jadi seram, lepas tu orang selalu kemalangan. Benda tak ada kaitan, tapi aku akan ceritalah kenapa mungkin macam tu, macam ni. Aku ada spekulasi aku sendiri, tapi tak sama lah dengan korang, macam sebab aku nampak benda tu dan aku realise sendiri. Tak semestinya betul, tapi mungkin ada relate dengan benda-benda yang aku nak sampaikan. Macam tu lah lebih kurang. So aku akan share dengan korang. Kalau korang biasa lalu kat kawasan Terowong Menora ni, kawasan dia bukanlah kawasan yang apa orang kata lapang yang kosong, sebab dia bukit-bukit hutan kan. Tepi kiri kanan tu hutan, macam agak sepi jugalah kawasan tu. Aku biasa lalu kat kawasan tu, sama ada siang ke malam ke. Ada beberapa jemaah yang aku nampak daripada dulu lagi waktu aku kecil sampailah sekarang, memang dia ada dekat situ, which is perkampungan. Satu perkampungan yang betul-betul berada di tengah-tengah selepas keluar daripada Terowong Menora tu. Makna kata kalau daripada Ipoh orang lalu nak pergi ke arah Kuala Kangsar macam tu kan, so keluar je terowong untuk ke arah sana tu, dia ada satu perkampungan kat situ yang daripada aku kecil aku nampak sampailah sekarang. Tapi tak tahulah kan, mungkin boleh jadi mata aku je nampak ke, wallahualam. Cuma itulah yang daripada dulu sampai sekarang. So kisah pertama yang aku nak share ni, benda ni berlaku beberapa tahun lama lah. Masa tu aku masih sekolah rendah ke sekolah menengah, aku tak apa ingat. Dan pengalaman ni terjadi masa tu daripada Kuala Kangsar nak balik Cameron. So lalu kot Terowong Menora tu. Jadi apa yang aku nampak masa tu, baru balik kampung, kiranya gerak lewat sikit lepas maghrib macam tu, kira dah gelap dah, keluar kot Terowong Menora tu. Masa lalu tu daripada Kuala Kangsar tu, dalam terowong tu kan macam gelap, ada lampu. Ada dulu macam lampu putih, lepas tu lampu oranye tau. Sekarang lampu oranye, lampu kuning ada lagi ke? Aku tak sure, tapi macam tu lah lebih kurang. Jadi aku di masa kecil, aku suka macam bila masuk terowong tu kan, buat-buat tidur, macam tutup mata macam tu kan. Tapi ada satu kali tu, masa tu aku, abang aku, kakak aku, adik aku tak ingat aku duduk sebelah siapa masa tu. Kononnya nak pura-pura tidur waktu tu. Tapi aku buka mata, aku macam tengok, aku macam nak beranikan diri. Padahal sebelum ni kalau lalu kat situ, memang aku tutup mata. Macam bukanlah tutup mata betul, tutup macam kita tak tengok lah sekeliling. Tapi pada waktu tu aku buka mata, aku tengok sekeliling sampai aku pusing ke belakang. And aku ada nampak satu jemaah orang tua tolak troli tau. Troli tu penuh dengan kotak, lepas tu dekat bahagian bawah tu kan macam ada lampu tau. So aku tengok macam macam mana ada orang lalu kat situ, sebab dalam terowong tu macam sempit. Adalah kawasan tepi untuk orang nak lalu tu, tapi terlalu sempit. Tapi aku nampak jemaah tu. Mula-mula aku macam ingat memang manusia biasa, sebab masa tu aku kecil lagi kan. So aku macam ada orang lah, aku macam tu kan. So aku rasa macam gempak lah dia lalu kat bawah terowong tu kan. Lepas tu aku tengok, aku pusing sampai kat belakang tu kan.
Mula-mula aku tak nampak, aku nampak dia macam terencuk-rencuk tolak troli tu sampai kat ujung. Kira macam aku nak mengarah ke Ipoh, dia nak mengarah ke Kuala Kangsar tu, dia nak arah ke sana tu kan. Jadi dia tengah tolak macam tu kan, tiba-tiba macam dia pusing. Dia pusing, kepala dia saja pusing, badan dia tak pusing. So aku nampak badan dia menghadap belakang tu, tapi kepala dia yang pusing. Aku terus terkejut, aku terus pandang depan, aku terus diam, aku tutup telinga macam tu yang masa tu aku kecil lagi. So masa tu adalah mungkin aku rasa itu adalah kali pertama aku nampak yang ada dekat Terowongan Menara tu. Lepas tu ada kisah seterusnya. Waktu tu aku dah besar sikit lah. Aku akan lalu bila siang, aku akan lalu kat situ, aku akan tengok sekeliling. Macam bila kita pandang ke depan, dan kadang-kadang kita rasa macam nak tengok environment tepi tau. Jadi bila waktu siang, apa yang aku nampak kat situ, kawasan tu, ada certain kawasan di mana kau tahu tak, macam bila nak masuk kat situ, aku tak tahu sebelum Terowongan Menara ke selepas, ada kawasan macam kereta boleh berhenti kan, macam untuk berehat ke apa, aku tak sure. Kawasan berhenti kat situ sikit. Kat kawasan tepi tu kan, kat situ berkabus yang sangat-sangat tebal. So masa aku pandang tu kan, aku macam mana dia ada satu perasaan yang macam nak tengok. Jadi macam sayu je. Aku tengok je kawasan tu. Lepas tu aku nampak beberapa jemaah semua berpakaian putih. Tapi dia macam sama-sama lah, dia tak nampak jelas sangat lah. Duduk satu kelompok kat situ kan. Dia orang macam pegang tangan tau, daripada ujung sampai ujung tu. Dia macam tutup, dia macam menutupi semua kawasan kat situ. Lepas tu ada satu lagi pengalaman aku tu, masa tu jam teruk sangat daripada arah ke Kuala Kangsar tu nak balik ke Ipoh macam tu kan. Sangat-sangat teruk jam, and ada beberapa kereta tersadai parking tepi sebab nak rehatkan enjin dan sebagainya. So masa kejadian tu, kereta kita orang pun problem lah. Masa tu aku dengan family aku lah parking kat tepi juga. So kita orang tunggu luar lah sebab dia macam dah berasak lah, sebab lama sangat kan jam. Lepas tu masa duduk kat tepi tu, kita orang tengok-tengok kawasan kat situ lah. Dekat depan aku tu, kira menghadap depan aku tu macam bukit yang memang ada macam gaung kan. Macam dah nampak memang bukit-bukit hutan lah. So tu menurun macam tu. Masa aku pandang kat situ kan, aku nampak pokok-pokok ni semua dia macam bergerak. Dia macam pokok tu dia bergerak-bergerak tu kan. Dia macam bukan melambai tau, tapi pokok tu macam menjadi satu tarikan yang membuat kita nak tengok je. Lepas tu dia ada satu jalan. Jalan tu dia macam ada pasir. Kiranya kalau kita nampak jalan tar, tapi jalan yang dibuka tu adalah jalan yang bertanah, pasir macam tu kan. Dia terus straight ke bahagian tepi. Sedangkan hari-hari sebelum tu kat situ mana ada jalan, memang hutan semata-mata. Jadi bila aku nampak tu kan, aku tengok je, aku jadi macam tertarik dengan pandangan yang aku nampak tu. Tapi bila aku dah tengok lama-lama tu, ada kereta horn kot macam tu. Bila aku tersedar saja, aku macam pandang ke tepi sikit, terus aku dah tak nampak dah. Bila aku tengok balik, terus aku tak nampak dah jalan tu. Jadi dekat situ memang, sebab tu lah faham aku, kat situ ada satu lagi perkampungan yang memang dia ada kat situ. Kadang-kadang dia jelmakan pemandangan dia tu, kadang-kadang dia tak jelmakan. Mungkin boleh jadi macam tu lah. So kat situ yang aku nampak. Lepas tu ingat tak peristiwa ada kes accident yang teruk sangat masa tu, yang terbakar tu, yang budak USAS ke apa ke. Lepas pada kejadian tu, aku ada lalu kat kawasan tu tau. Masa tu aku macam nekat tak nak tengok lah, sebab aku rasa macam risau lah, benda-benda yang tak best aku nampak kan. Tapi waktu tu aku tak ingat, aku macam tak perasan sebenarnya benda tu berlaku dekat mana, kat kawasan mana satu kan. Jadi aku macam memang tertengok kawasan sekeliling situ tau. Lepas tu aku nampak macam ada satu, macam seolah-olahnya macam ada satu kejadian berlaku kat situ. Bukan kebakaran tau, maksudnya bukanlah aku nampak benda yang pernah terjadi tu, tak. Aku nampak satu kejadian macam ramai sangat orang kat situ. Lepas tu aku nampak beberapa tubuh yang terbaring dekat bahagian jalan tu, yang ada darah-darah tau. Jadi waktu tu aku macam nampak, waktu tu siang kan, aku nampak, aku terus macam accident patutlah. Padahal sebelum tu tak adalah jam mana pun, cuma macam adalah kereta start sikit, tak teruk pun. Tapi keadaan yang aku nampak orang ramai tu, dengan aku nampak ada beberapa tubuh terbaring tu, memang seolah-olah ada accident yang teruk. Dan sangat-sangat jalan pun sangat-sangat jam sepatutnya. Tapi aku macam tapi tak jam sangat, tak jam teruk kan. Tapi lepas aku nampak kejadian tu, aku macam terkejut tu. Bapa aku ke abang aku tak ingat pada masa tu, dia cakap, mana ada accident macam tu. Kiranya macam bila dia cakap macam tu kan, aku macam apa benda. Aku pun tengok kat side mirror, aku tak nampak apa-apa. Aku pusing belakang pun aku tak nampak apa-apa. So tadi aku nampak ada macam orang ramai berkerumun. Lepas tu ada tubuh-tubuh badan yang terluka dekat atas jalan tu kan. Semua tu tak nampak dah. Maknanya aku nampak sekelip mata sahaja. Bila kejadian tu disedarkan oleh abang aku kan, ya aku macam masa tu terus
keadaan tu berubah, macam tak nampak apa-apa dah. Tapi benda tu memang berlaku lepas pada kemalangan tu tau. So dekat kawasan tu memang setiap kali kalau lalu memang akan nampak benda-benda yang tak berapa nak best ni. Pernah jadi satu ketika tu, waktu tu aku naik kereta dengan kawan aku tau, kiranya daripada Kuala Kangsar nak pergi Ipoh macam tu lah, lalu kat situ. Waktu tu macam dah pukul 9 lebih nak pukul 10 macam tu lah. Sampai separuh jalan tu ada kereta potong tau. Padahal taklah lewat malam mana pun ada kereta tu potong. Lepas tu aku cakap, benda dia bawa kereta macam ni, sebab dia bawa teruk sangat-sangat. Kiranya macam waktu aku dengan member aku tu tengah lalu kat situ, kereta tu potong, dah lah potong macam menyakitkan hati. Maksudnya dia menghimpit tau, dia rapat gila dengan kereta member aku ni. So member aku macam terkejut lah. Member aku pun nampak benda ni. Aku cakap, teruk lah dia ni, benda bawa kereta macam ni kan. Dah biar dia nak potong, dia nak bawa laju. Aku cakap, so kawan aku ni pun buat relax, bawa sampailah ke depan tu, selang 2 kereta. Lepas tu dah potong kita orang, tiba-tiba kereta tu ada kat depan tau. Kereta tu macam betul-betul dekat depan tu dia bawa slow, tak macam first dia potong tadi tu. Jadi aku macam, ni bukan kita tadi ke? Sebab kereta dia semua hitam, cermin dia gelap, tak apa nampak apa siapa, lelaki ke perempuan yang bawa kereta tu kan. Jadi member aku ni macam, kereta tadi ni, lepas tu macam nak potong lah. Macam tak payah kan, dia himpit-himpit lagi. Kita orang macam risau. Pada masa tu aku macam lebih kepada macam takut macam penyamun ke kan. Sekarang yang banyak kes-kes yang macam nak samun, cara-cara yang macam tu bawa potong langsung buat slow apa semua. So aku cakap kat member aku, tak payah potong. Okay lah, dia pun macam okay, bawa slow je. Tiba-tiba kereta tu sangat-sangat slow. Macam bila kau tak potong, macam mana kan kita belakang nak lalu, sangat-sangat slow, lebih slow daripada lori. So aku cakap, tak apalah, dia memang nak slow kot, potong je lah kan. Kau tidak pukul berapa nak sampai. So memang aku pun potong. Masa dah potong tu, dia memang aku tak nampak lah siapa yang bawa tu kan. Kereta tu kiranya kat tepi lah. Dah selang, dah dekat sampai lah. Tiba-tiba kereta tu potong lagi. Kat depan tu, macam member aku pun nampak benda tu. Tiba-tiba bila sampai dah dekat ujung tu kan, kereta tu macam hilang macam tu je. Sedangkan aku memang tengok dia, maksudnya aku memang memerhatikan dia. Tapi bila kereta tu hilang macam tu saja, aku cakap, mana kereta tu? Aku cakap member aku tu kan. Member aku tu cakap, tak tahu, tadi pun memang tak ada lah dia macam tu. Lepas tu cakap, tadi bukan kau nampak ke dia potong dia? Aku cakap, tak perasan lah, memang tak ada. Dia pun macam ingat tak ingat. Dia macam, dia seolah-olah macam tak sedar pun kereta tu tadi ada, lepas tu tak ada. Cuma aku je yang macam daripada tadi, lepas dia potong tu, aku tengok dia sampai sudah, dia hilang macam tu saja. Macam mungkin kalau aku berkedip mata macam tu saja, dia dah hilang macam tu. So aku anggap macam, ini bukan yang betul, ini penjelmaan, memang nak mengganggu kan. Tapi memang member aku nampak waktu kejadian tu, memang member aku nampak kereta tu, and dia pun tahu kereta tu nak potong. Cuma bila kereta tu hilang macam tu saja, dia tak perasan, dan dia macam, bukan kita dah potong ke tadi? Dia macam tak ingat peristiwa tu sekejap. So aku rasa macam dia gangguan, tapi mungkin ada beberapa benda yang macam member aku tak sedar, tak nampak ke, alah, cuma kejadian terjadi macam tu sahajalah. So macam benda ni, macam aku nak nasihat sikit lah, kalau korang pernah bawa kereta, terjadi peristiwa macam ni, kereta potong nampak kan, sebaik-baiknya tak payah layan. Maksudnya kalau dia potong, dia nak potong berapa kali dia nak potong pun biar, melainkan macam dia terlalu slow ke, korang pun macam tak selesa, nak berhati-hati, bolehlah potong. Tapi kalau dia nak main-main macam tu kan, macam nak mengusik-ngusik macam tu kan, tak payah layan, bawa je kereta. So macam abaikan dia je, lepas tu baca doa, settle macam tu je. Sebab itu kadang-kadang dia mengusik cara macam tu. Ada satu ketika tu kan, masa tu nak balik raya tau, kiranya tak ada lewat sangat, tapi malam lah, aku dengan family aku lalu kot jalan nak Terowong Menora tu. Lepas pada keluar je kawasan Terowong Menora tu, macam aku cakap, daripada Ipoh nak ke Kuala Kangsar tu, keluar daripada Terowong tu memang ada satu perkampungan kan. So masa tu bapa aku dengan aku je kot yang macam sedar, yang lain tidur aku rasa. Aku ni berborak dengan bapa aku, sambil borak macam tu, ada juga kejadian kereta potong macam tu. Tapi dia tak lama lah, macam 2 kali macam tu lah. Bapak aku perasan lah, lepas potong dia potong balik, lepas potong dia potong balik. So bapak aku anggap macam mungkin dia memang saja-saja, macam manusia yang memang nak test ke, ataupun saja nak mengusik, boring-boring ke kan, macam tu, anggap macam tak ada apa-apa je. Tiba-tiba kereta tu berhenti. Maknanya bila dah ke depan sikit tu, kereta tu berhenti kat tepi. So aku cakap, kereta ni yang tadi tu kan. Macam bapak aku diam je, bapak aku tak ambil pot sangat kan. Jadi bapak aku cakap, mana? Bapak aku tengok kat cermin tu kan, tak ada, dia tak nampak kot. So aku tengok, lah. Lepas tu habis lah sembang benda lain, borak-borak dengan bapak aku kan. Tiba-tiba sampai kat depan tu, aku nampak lagi kereta tu. Lepas tu aku cakap, ini. Tapi aku tak cakap banyak sangat lah. Maksudnya macam waktu tu aku memang dah sedar, macam aku tahu yang aku boleh nampak benda-benda pelik-pelik macam ni. So aku tak adalah macam bergiri sangat cerita macam tu, sebab bapak aku tengah bawa kereta. Bila aku nampak lagi kereta tu berhenti tepi, aku macam tengok kenapa tadi dia potong, lepas tu tiba-tiba dia berhenti. Dah 2 kali aku nampak dia berhenti kan. Lepas tu aku buat tak tahu lagi, aku tak cakap lagi kat bapak aku. Sampailah ke depan sikit gitu, kereta tu berhenti kat tepi. Lepas tu aku macam, bila je dia potong, benda apa ni? Lepas tu bapak aku cakap, ni mungkin kamu je kot yang nampak. Bapak aku cakap tu kan. So bila aku tengok kereta tu sahaja, tak nampak apa-apa jemaah yang pelik-pelik kan.
Tapi bila aku tengok melalui cermin tepi, aku tengok kan kat side mirror tu kan, aku tengok macam tu kan, aku nampak macam seolah-olah ada benda-benda yang keluar daripada kereta tu. Macam jemaah menyerupai manusia, tapi manusia yang macam warna putih je, nampak macam susuk tubuh manusia, tapi dia macam seolah-olah sekelompok awan yang bergerak macam warna putih macam tu keluar daripada kereta tu tau. Lepas tu buat tak tahu saja, sampailah nak dekat, sampai dah simpang keluar macam tu kan, tiba-tiba kereta tu potong, terus laju, dia terus kona ke tepi, macam seolah-olah macam masuk ke dalam gaung tu tau. Macam dia macam tiba-tiba zap macam tu saja. Macam aku terkejut sebab aku nampak benda tu macam tiba-tiba, tapi sebabkan fikir logik kan, macam lepas aku dah nampak tu aku macam memang betul jemaah kan. Sebab mustahil lah tiba-tiba kereta nak masuk kat situ kan. Macam tiba-tiba dia cross, dia potong bapak aku tu, macam tiba-tiba dia terus straight turun ke gaung tu. Macam sangat-sangat tiba-tiba kan. Jadi jemaah tu yang mengejutkan macam tu lah. So faham aku kan, mungkin lah kan, kadang-kadang orang terjadi kemalangan macam tu, mungkin kadang-kadang dia terkejut, dia nampak benda tu sekejap sekelip mata, lepas tu dia macam nak elak ke, ataupun tersalah tekan ke, terbrake mengejut orang belakang langgar ke. Boleh jadi, tak mustahil kan benda-benda macam tu. Sebab benda ni tak membunuh syaitan-syaitan ni semua kan. Dia bukanlah mengganggu sampai boleh membunuh manusia ke, tak. Cuma mungkin keadaan dia menjelmakan diri tu yang membuat yang kita manusia biasa ni terkejut, dan bila kita terkejut lost control. So bila kita lost control, macam tu lah yang berlaku. Kadang-kadang kita brake mengejut, and then kereta belakang tak sedar. Kadang-kadang kita bila kita dah terkejut macam tu, kita kona kan, kita tak boleh nak handle steering. Boleh jadi benda-benda macam tu yang membuatkan kita terjadinya begitu. Sebab ada kisah pengalaman daripada kawan aku sendiri. Dia naik motor, lalu kat jalan tu lah, dia lalu kat terowongan menora tu. Masa dia tengah bawa tu, dia kata dia bawa slow je. Waktu tu pun dah lewat malam, dia cakap. Masa tu dia kerja daripada Ipoh. Dia kerja kat Ipoh kot, tak silap aku. So dia bawa slow sangat. Tiba-tiba dia kata dia nampak macam ada benda melintas jalan laju, dan dia terkejut, dia lost control. So handle motor dia tu kan macam itu pam, dia terjatuh kat tepi. Bila terjatuh kat tepi, kereta daripada belakang tak nampak, langgar dia, so dia jatuh. Nasib baiklah, alhamdulillah, Allah masih selamatkan dia lagi, dia masih hidup. Tapi kaki dia patah tau masa tu, lepas dia accident tu. So bila kereta tu langgar, kereta tu terkejut, kereta tu nak turun lah, nak pergi tengok kat dia. Masa kereta tu nak turun, kiranya macam masa orang yang langgar dia tu nak turun, orang tu pergi kat member aku ni kan, dia macam on the way nak jalan macam tu, tiba-tiba dia macam terkejut macam tu kan, dia terjatuh. So nak ceritakan, bila kejadian tu terjadi macam tu, bila dah settle pergi kat hospital, orang tu macam nak minta maaf lah kat member aku apa semua kan. So dia tanya, tadi kenapa? Macam tak tahu, ada satu angin kuat, macam ada orang langgar dia tau. Dia rasa macam sakit. So bila dia buka, dia selak dia punya kemeja tu, lebam tau. Jadi nak ceritakan, mula-mula member aku yang kena benda tu. Lepas tu orang yang langgar dia tu pun kena. Lepas dia dah turun daripada kereta, langgar kawan aku kan, dia turun, dia pun terlanggar benda tu. Benda tu main kat situ tau. Dia macam main sap lah, macam tu lah. Dia mengusik, dia menjelma selaju sepintas-pintas macam tu. Lepas tu dia langgar orang terkejut, dan berlakulah kemalangan pada waktu itu. So itulah dia pengalaman kawan aku cerita. Ada lagi pengalaman kawan-kawan aku cerita tau, tapi ada yang aku tak berapa ingat, so aku tak nak sampaikan, takut jadi lain pula. Dan ada kisah ni, kita silap aku, kawan bapak aku kot cerita. Dia lalu kat kawasan situ. Masa tu dia naik motor, tiba separuh jalan minyak dia habis. Jadi bila minyak dia habis, dia tolak lah motor tu. Dia tolak. Sampailah separuh jalan tu, dia nampak macam ada jalan menurun tau. Dia macam nampak jalan menurun tu, dia pergi. Ada satu rumah. So dia macam, satu rumah ke ada seorang pakcik macam tu lah. Dia minta tolong, kata minyak dia dah habis. So orang tu pun tolong isikan. Jadi dia pun sempatlah balik. Sampai balik, esok tu macam dia nak pergi, dia nak start motor tu boleh start. Bila dia check balik, tangki tu kering sangat-sangat. Memang tak ada minyak. Sama ada kering, betul-betul kering, ataupun kering tapi ada daun. Aku tak sure sangat kisah ni, tapi pernah terjadi juga peristiwa macam tu lah. Ni kisah daripada kawan bapak aku, pernah cerita pengalaman macam tu. So itu terjadi kat kawasan situlah. Ada juga satu kisah lagi ni, yang ni daripada kenalan aku, bukan kawan aku, tapi someone yang aku kenal, aku berurusan dengan dia. Dia cerita ada satu kejadian tu, masa tu dia duduk kat Kuala Kangsar tau. Dia nak pergi Ipoh. Dalam perjalanan dia nak pergi Ipoh tu, dia naik motor. Masa tu memang emergency, so malam-malam dia pergi dengan husband dia. Masa tu dia naik motor slow je, sampai separuh jalan tu kan, dia macam nampak ada satu susuk tau, seperti pocong tengah terbaring, betul-betul terbaring dekat kawasan nak masuk ke terowongan menora tu, depan tu terbaring macam sekujur tubuh kan kat atas jalan tu kan. Jadi dia nampak, memang betul-betul nampak macam mayat kan terbaring situ. So dia macam, ini pocong ni kan, dia macam tu. Lepas tu dia dah
kedip-kedip mata macam tu tak nampak. Tapi tu bila motor tu lalu kat kawasan tu, masih ada lagi. Dan dia nampak betul-betul rupa memang sangat seram. Dia terkejut. Lepas tu dia pegang erat suami dia. Sampai lepas pada terowong tu, dia tegur suami dia diam je. Suami dia tak cakap apa-apa. Bila sampai ke destinasi, baru dia tanya, tadi kan nampak tak ada, pelik lah, tak tahulah benda tu betul ke tak, tapi nampak macam ada susut pocong rupa seperti tu. Tu husband dia kata sebenarnya husband dia nampak dah. Memang semasa dia on the way tu, husband dia memang dah baca doa daripada awal, tak berhenti-henti baca doa dalam hati, memang membaca je. Memang dia nampak tapi dia pun tak nampak. Nasib baik dia tak terkejut, dia elak ke kan, kalau tidak lagi bahaya. And dia sangat-sangat terkejut lah, sebab masa tu boleh dikatakan dia bukan seorang yang memang biasa nampak, tapi bila dia nampak keadaan macam tu, dia memang sangat seram. Kau bayangkan lah, naik motor kot, bukan naik kereta tertutup, memang seram. Okey, ada lagi pengalaman terjadi kat kawasan Terowong Menora ni juga. Masa tu aku dengan family aku juga keluar daripada kawasan Terowong Menora tu, daripada Ipoh nak ke Kuala Kangsar. Habis je daripada terowong tu, keluar kawasan tu betul-betul, aku ada nampak ada 3 orang berjalan kaki tau. Macam lebih kurang Bangla jalan kaki macam tu kan, biasa kan. So aku nampak situ, aku buat tak tahulah. Tapi bila separuh jalan, aku macam terfikirlah, dia orang nak pergi mana je kan, lalu kot highway. Tapi tak apalah, aku terfikir macam tu, aku abaikan saja. Elok je sampai kereta dah ke depan sikit berapa jalan tu kan, 3 orang tu dah terbaring, macam seolah-olah dia orang dilanggar. Tapi yang itu aku je nampak. Sebab bila aku tanya, apa benda tu kan, macam adik aku kot tak silap, dia macam, benda apa? Tak ada apa lah, janganlah pelik-pelik. Macam adik aku takut kan. So keadaan tu lah yang aku nampak, jenis jemaah-jemaah macam tu. Tapi benda ni kebanyakannya dia betul-betul macam selepas terowong, sama ada nak ke Kuala Kangsar ataupun selepas terowong nak ke Ipoh tu kan, memang aku nampak betul-betul kat area situ dia macam banyak gangguan lah. Sebab tu aku percaya macam mungkin selama hari ni, macam aku cakap tadi lah, setiap macam kemalangan berlaku tu, mungkin kadang-kadang terkejut, nak elak, kadang-kadang macam kat situlah dia jadi macam mengantuk sangat-sangat, dia macam mengusik gangguan. So nasihat aku kepada korang yang tengah memandu kereta, kalau boleh, kalau macam memandu dalam keadaan orang kata perjalanan yang jauh, pasanglah surah-surah kat dalam kereta tu, macam jadikan peneman, zikir ke, supaya perjalanan kita tu ditemani kan. Dia macam bila pasang zikir, pasang surah-surah, memanglah kita tak baca, tapi dah masa sama bila kita memandu, kita pasang, contohlah kita baca surah tu kan, kita pasang satu-satu surah tu, automatik mulut kita akan ikut sekali, betul tak? Sama macam kita pasang lagu, lepas tu kita nyanyi ikut lirik dia kan. Lebih kurang macam tu lah. Kalau boleh kita adjust lah, pasang surah-surah Al-Quran, zikir kan, supaya perjalanan kita tu lebih aman, tenang. Kita pun boleh hafal surah-surah tu, macam dapat manfaat jugalah pada kita. Last, ada satu kisah ni juga, pernah sekali lalu dekat kawasan Terowong Menora tu, betul-betul kat lepas kawasan terowong tu, aku ada nampak satu jemaah, seolah-olah macam satu jemaah ni dia sangat-sangat besar, seolah-olah dia pegang highway tu tau. Dia macam pegang jalan dia, nampak macam muka besar, tinggi, memang tak nampak awan, di bawah sikit, di tengah macam dia pegang macam ni tau. Memang sangat-sangat mengejutkan. Tapi bila aku macam istighfar, aku pandang balik, aku dah tak nampak dah jemaah tu. So kawasan tu memang dia bukanlah kawasan yang orang kata banyak hantu ke apa, tapi jemaah tu banyak kat situ. Mungkin salah satunya sebab kawasan pegunungan, benda-benda tu ada. Jadi tak kisahlah dekat Terowong Menora ke, dekat mana-mana kawasan korang pergi, macam aku cakap lah, banyakkan pasang surah-surah, zikir, ataupun kita sendiri pun kalau nak pergi mana-mana start dengan baca doa, kenderaan kan. So protect diri kita juga. Di samping kita berjalan, kita sentiasa beringat. So kepada korang, jangan berserius sangat. Bukan semestinya kalau korang pasang surah-surah ke apa semua tak jadi benda-benda yang tak baik. Setiap yang berlaku tu telah tertulis. So tak boleh nak cakap kalau korang buat benda ni tak jadi ke apa. Aku sekadar kongsikan, setidak-tidaknya kita usaha untuk ke arah lebih baik. Tapi kalau benda tu nak berlaku dan memang tak ada kita macam tu, ujian kita macam tu, terimalah dengan hati yang terbuka. So semoga kita semua dilindungi. Kisah pengalaman aku ni sekadar aku nak share saja, sebab aku teringat yang kisah baru-baru ni. Ada satu kisah ni aku tak boleh cerita lagi sebab benda ni macam aku masih teringat lagi. Tapi terjadi kat Terowong Menora lah. So kalau korang lalu kat kawasan tu tak ada masalah, lalu je macam biasa. Cuma kalau korang nampak ada kereta potong-potong, ni tips dia lah. Kalau korang nampak kereta potong-potong macam kisah yang aku cerita tadi tu, jangan potong dia balik. Maksudnya jangan macam nak lawan dengan dia, ataupun
Yelah just tengok orang bawa kereta yang bila benda tu berlaku, dia macam apa benda ni kan, kau nak main angin aku, tiba-tiba jadi marah kan. Kalau boleh cool down. Kadang-kadang kita tak tahu kan, setiap yang berlaku tu ada hikmah dia. Mungkin ada ujian, ada kesilapan kita kat mana yang membuatkan benda tu nak mengusik kita kan. Tapi seboleh-bolehnya kawal emosi kita. Itu sahaja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa tertulis, hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.